untuk mengatur cara intern. Maksudnya dia masih mengatur cara linear, cuma semasa kita mendapatkan nilai penyelesaian untuk pemboleh ubah keputusan, pemboleh ubah penyelesaian juga, kita kena pastikan semua pemboleh ubah keputusan, nilai yang diambil oleh pemboleh ubah keputusan, nilai dia mestilah nilai integer. Itu ya syaratnya. Kalau sebelum ni kita ada apa? Kita ada syarat bagi model. Okey, sebagai contoh yang di bawah ni. Sebelum ni kita ada contoh model contoh 8.1. Kita ada apa ni? Memaksimumkan Z sama dengan 2x1 sampai 3x2. Dan kita ada dua kekangan seperti biasa. Dan sebelum ni kita ada syarat x1. Kalau saya padam dulu, kita ada syarat x1, x2 lebih besar daripada kosong. Itu model pengatur cara yang kita belajar sebelum ni. Jadi apa sahaja nilai yang kita dapat, as long as nilainya positif, kosong dan ke atas, itu ialah nilai-nilai, kemungkinan itu ialah jawapan-jawapan yang kita boleh dapat. Itu model pengatur cara linear yang kita belajar di topik yang pertama sampai topik yang ke-6. Dalam topik yang ke-7, bila dinamakan sebagai pengatur cara integer, masih pengatur cara integer ialah model pengatur cara linear, cuma dia akan pastikan nilai-nilai x yang diperoleh nanti bukan sahaja positif dan mesti integer. Apa maksud integer sebenarnya? Nombor bulan. Ya, nombor bulan. Jawapan tak boleh ada pecahan, tak boleh ada titik perpuluhan. Jawapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak boleh 1/1, 1/7, 2, 3, 4 sebagainya. Jawapannya mesti berbentuk integer. Itu saja bezanya. Kalau faham itu, memang tak ada beza pun. Perbezaan hanya terletak pada yang di bawah saja. Yang lain-lain, segala metode yang kita belajar dalam topik sebelumnya, semuanya masih boleh digunakan, termasuklah kaedah simplet dual. Dan dalam model pengatur cara integer ni, kaedah simplet dual tu sangat-sangat penting. Kaedah simplet dual tersebut sangat-sangat penting. Okey. Jadi soalan dia, proses dia, kalau kita pergi secara umum, proses dia ialah mula-mula kita selesaikan model itu seperti biasa. Bagaimana kita gunakan model pengatur, kita selesaikan, dapatkan penyelesaian x1, x2, gunakan sama ada gunakan secara rajah, gunakan apa ni, kaedah simplet, lagi apa, kaedah pemboleh ubah buatan M, kaedah pemboleh ubah buatan, kita ada kaedah dua pasang, ataupun kita boleh gunakan kaedah simplet dual. Kaedah-kaedah tersebut masih boleh digunakan pada peringkat awal untuk kita menyelesaikan model pengatur cara integer. Maksudnya pada peringkat awal penyelesaiannya seperti biasa. Cuma apabila pada peringkat penyelesaian optimum, sama ada model maksimum, model minimum, pada peringkat penyelesaian optimum, kalau jawapan dia dah memang integer, awak buat macam biasa, awak dapat jawapan x sama dengan 1, x sama dengan, kata awak dapat x sama dengan 1, x sama dengan 1 dan x2 katalah sama dengan kosong. Kedua-duanya bernilai integer. Walaupun kita selesaikan dengan menggunakan kaedah biasa, kita dapat penyelesaian dia integer. Jadi ini juga penyelesaian optimum bagi model pengatur cara integer. Kalau kita dapat nilai penyelesaian integer, saya buat balik contoh-contoh yang saya buat sebelum ni. Daripada contoh pertama kita kemah tu kan. Kita buat kaedah rajah, semua contoh-contoh yang saya bagi tu, kalau nilai penyelesaian optimum untuk pemboleh ubah keputusan saja, tak termasuk pemboleh ubah S, tak termasuk pemboleh ubah buatan. Kita lihat pada pemboleh ubah keputusan saja. Macam mana nak tahu yang mana satu pemboleh ubah keputusan? Tengoklah pemboleh ubah yang asal yang ada dalam model tersebut. Jadi kalau penyelesaiannya dah memang integer, maksudnya itu juga adalah penyelesaian optimum bagi model integer. Dalam arti kata lain, penyelesaian optimum model tanpa integer dengan model integer sama dalam kes ni. Kecuali tiba-tiba kat sini ada 0.7. Contoh satu je. Salah satu daripada penyelesaian optimum bukan bernilai integer. Macam 0.7 bukan integer. Ini ialah penyelesaian optimum model pengatur cara linear yang biasa yang kita belajar sebelum ni. Tapi dia bukan penyelesaian optimum bagi model integer. So,
Apa yang kita kena buat? Kat sini lah. Bila penyelesaian optimum, model pengatur cara linear tidak integer. Untuk dapatkan penyelesaian optimum bagi model integer, kita akan gunakan dua kaedah. Kaedah graf kita akan belajar hari ini, kaedah graf. Satu hari kita akan guna kaedah mengira batas. Bukan mengira batas ini nama kaedah dia. Kita kira batas atas dia, batas ataupun nilai penyelesaian Z dia. Berapakah nilai Z dia? Jadi apa yang kita belajar ini, saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk dapatkan penyelesaian integer dengan menggunakan dua kaedah ni. Jadi kita akan jumpa balik pada kaedah graf yang kita dah belajar sebelum ni dengan menggunakan kaedah dan raja ni. Cuma dalam nota raja ni ada beberapa maklumat ekstra yang terbagi untuk aplikasi masalah binary. Ini saya tinggalkan untuk baca untuk bacaan tambahan awak. Saya nak pergi terus pada soal apa ni? Cuba kaedah cabang dan kaedah batas. Kaedah namanya mencabang dan membatas. Kenapa namanya mencabang dan membatas ni? Sebab dia punya step dia macam tu. Kita nak gunakan kaedah tersebut. Dia ada beberapa kaedah untuk dapatkan penyelesaian integer. Saya hanya pilih satu kaedah saja. Namanya ialah kaedah mencabang dan kaedah membatas dengan menggunakan langkah dalam step yang pertama ni kita akan gunakan kaedah rajah. Kaedah rajah sini. Semua rajah tersebut saya dah lukiskan. Jadi kita balik semula pada topik yang kedua, kita melukis rajah. Okey. Ada beberapa step kat sini. Dia punya step just untuk apa ni? Untuk simbol, untuk format dia. Saya tak nak pergi secara detail. Saya tinggalkan untuk baca. Saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak buat. Kita nak mencabang dan membatas dengan menggunakan kaedah gambar rajah. Bila kita gunakan gambar rajah seperti biasa, dia akan terhad kepada apa ni? Kepada model tersebut hanya ada dua pemberi ubah saja. Dan kita akan ada beberapa tekangan. Okey, lagi apa? Okey, nilai okey. Untuk mencabang dan membatas ni, untuk dengan menggunakan kaedah ni, langkah-langkah dia sama seperti sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kita lukis rajah seperti biasa. Lukis kekangan, tentukan kawasan blowing, kawasan yang tersaup dan selesaikan model tersebut dengan menggugurkan syarat integer pada peringkat pertama ni. Pada peringkat pertama kita gugurkan, kita abaikan dulu syarat integer. Jika penyelesaian optimum telah memenuhi syarat integer, maka penyelesaian tersebut juga adalah merupakan penyelesaian integer bagaimana yang saya sebutkan tadi. Jika tidak, barulah kita kena pergi langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua ni iaitu kita kenal pasti pemboleh ubah asas semasa, pemboleh ubah yang mana satu yang tidak integer. Dan contoh yang saya bagi ni X2 tidak integer. Jadi kita akan selesaikan berdasarkan pemboleh ubah penyelesaian X2 tersebut. Jika kita ada lebih daripada satu, di sini saya baca dulu step dulu. Jika lebih daripada satu pemboleh ubah asas bukan integer, pemboleh ubah mana yang kita perlu pilih? Pemboleh ubah yang punya sebutan ataupun pecahan yang paling besar. Berapakah pecahan dia? Macam kat situ pecahan dia ialah 0.7. Kita lihat pecahan yang paling besar nanti. Dekat sini lah ada beberapa simbol XK. Lepas tu ada X dalam kurungan, XK star dalam kurungan, XK star dalam kurungan campur satu dan bla bla bla. Pecahan tersebut simbol dia ialah FK. Ini just simbol saja. Dan sebagai contoh, okey, sebagai contoh, kalau saya ada pemboleh ubah penyelesaian saya bukan integer ialah 14/9. 14/9 ni. 14/9 ialah 1/5/9. Nombor bulat dia ialah 1 kan? Nombor bulat dia ialah 1. Tapi pecahan dia ialah 5/9. Nombor tu kita bahagi kepada 2. Nombor tu kita bahagikan kepada 2. Jadi nombor bulat ialah 1, 5/9. Kita bahagikan kepada 1 dan juga 5/9. Okey, yang 1 ni okey, untuk dari segi simbol dia, ini ialah simbol dia ialah kalau dia X1 star, ini nilai dia dalam bracket. Yang ini 5/9 ni ialah F1 je. F1 pecahan dia. Ini jadi untuk simbol lah bagaimana dia mengasingkan. Sebab kalau ikut dalam konteks kendalian ni, kalau 4 ni dia akan banyak simbol. Tapi kat sini kita just saya menunjukkan nanti dalam ajar bagaimana kita nak apa yang dimasukkan dengan nilai-nilai pecahan tersebut. Nanti
Nanti kita lihat pada contoh. Okey, konsep dia. Konsep dia macam mana kita nak stop. Macam mana kita nak stop. Bila masa kita kena stop, bila masa kita kena teruskan. Okey, step ni awak kena hafal dan dia memang agak mengelirukan. Kena buat berhati-hati. Okey. Langkah 3, selesaikan setiap masalah kecil. Nanti kita ada masalah kecil ni ialah masalah kita masa kita mencabar nanti. Kita masukkan kekangan-kekangan yang baru dengan menggunakan sama ada kaedah sintak ataupun kaedah cara graf. Okey, jika fungsi kita ialah fungsi yang memaksimumkan, kita akan ada dua masalah kecil. Ada dua masalah kecil ni ialah dua kekangan baru yang kita perlu masukkan. Masalah kecil A, kekangan baru A, dan masalah kecil B, kekangan baru B. Setiap satu peringkat dia akan ada dua cabang. Cabang mana yang kita perlu selesaikan? Kalau dalam keadaan graf ni, kedua-dua cabang tu kita perlu selesaikan. Okey. Masalah kecil A, masalah kecil B ni dia ialah kekangan A dan kekangan B. Okey, jika fungsi kita ialah memaksimumkan. Jika fungsi kita ialah memaksimumkan. Masalah kecil A, masalah kecil B. Maksudnya apa? Bila saya masukkan kekangan A, saya selesaikan. Saya masukkan kekangan B, saya selesaikan. Kedua-dua penambahan kekangan. Ingat tak? Sebelum ni kita dah belajar bila kita masukkan kekangan, apa yang kita perlu buat dalam topik yang ke-6 kan? Bila kita masukkan kekangan, walaupun kita masukkan kekangan A dan kekangan B, kedua-dua kekangan tersebut belum lagi memenuhi syarat integer. Dia tak ada garanti walaupun kita masukkan belum tentu kita dapat syarat integer. Jika kedua-duanya belum integer, masalah ataupun kekangan yang mempunyai nilai batas atas. Batas atas ni ialah nilai penyelesaian optimum dia. Nilai Z dia, nilai C dia. Yang lebih besar akan dipilih dan operasi mencabang akan diteruskan. Ini yang tepat dia punya tip yang apa ni? Cara yang kena hafal. Bila kita buat operasi mencabang nanti, kita kena kita kena beritahu perkara ni. Kalau kedua-duanya, bila saya masukkan kekangan A, kekangan B, saya tengok kalau kedua-duanya belum integer, maksudnya kita kena teruskan proseduran. Yang mana satu kita nak pilih A ke B, pilih yang mana mempunyai nilai penyelesaian yang paling yang paling tinggi, yang paling besar sebab fungsi kita memaksimumkan. Kalau salah satu A saja, dia antara A dan B. Jika A saja yang integer, kekangan A, kita masukkan kekangan A, kita dapat dia integer. Kita masuk kekangan B, tapi B tidak integer. A integer, B tak integer. Adakah kita perlu berhenti? Kita perlu berhenti kat A atau kita perlu teruskan? Kita kena tengok antara A dan B tu yang mana menghasilkan penyelesaian Z yang paling besar. Sebab fungsi kita memaksimumkan kan? Saya masukkan kekangan A, integer. Saya masukkan kekangan B, tak integer. Adakah kita boleh stop kat A? Kita hanya boleh stop dekat A. Kita boleh anggap A tersebut ialah penyelesaian optimum dengan syarat nilai batas atas nilai penyelesaian A lebih besar daripada B pada setiap masa. Itu dia punya, awak kena bayangkan dulu kan, nanti kita tunjuk contoh dia. Maksudnya awak masukkan kekangan A, integer. Masukkan kekangan B, tak integer. Kita tidak boleh automatik pilih A sebab kita kena bandingkan A dengan B, Z mana yang besar. Kalau Z untuk A yang besar, baru kita stop. Kalau sebaliknya, kena teruskan. Kita akan teruskan untuk B pula. Kita kena selesaikan. Dan kenapa dia kadang-kadang mengelirukan? Sebab awak kena bayangkan kalau dia masalah meminimumkan. Meminimumkan cara lain. Bila meminimumkan, dia macam terbalik tadi. Hafal yang satu yang dia dapat. Masalah yang kalau kedua-duanya tak integer, masalah yang kita akan teruskan, proses mencabar yang kita akan teruskan ialah yang mempunyai nilai Z yang lebih kecil. Sebab sesuai dengan fungsi meminimumkan. Jika A dan B, A integer, A menghasilkan penyelesaian integer, masalah kecil B tidak menghasilkan penyelesaian integer, dia terbalik yang tadi. Proses tersebut hanya akan berhenti jika nilai batas A lebih kecil daripada nilai batas bagi B. Sebab fungsinya meminimumkan. Ini antara syarat yang bagi saya dia memang agak membingungkan, tapi awak tahu. So nanti awak tanya, mana nak stop? Kalau dapat kedua-dua integer, okey, kita tentu stop. Tapi kalau dia dapat salah satu, kita kena balik pada syarat ini. Okey, ini antara perkara penting. Okey. Okey, jadi saya nak balik ke contoh ni. Saya nak pergi kat contoh ni. Okey, contoh ni contoh yang biasa kita dah tengok. Contoh
model ni. Raja dia saya dah lukiskan dalam nota yang saya bagi tu. Cuma saya nak recall balik apa yang kita dah belajar pasal raja ni. Okey, saya nak tulis tu punya model. Okay, kita memaksimumkan Z sama dengan berapa? Z sama dengan 2 X1 campur 3 X2 tertaluk kepada kita ada. Okey, kita start dengan 2 kekangan. Kekangan kita ialah 4 X1 campur 20 2.5 X2 lebih kecil atau sama dengan 16. Kemudian kita ada negatif X1 campur 2 X2 lebih besar atau sama dengan 5. Kita ada syarat ni X1 X2 mesti kosong dan integer. Ini model yang asal. Ini model yang asal Dan ini model yang asal. Maksudnya apa? Kat sini dah tentulah kita akan kalau kita selesai keadaan simplex kita akan ada F dan sebagainya. Cuma bila kita nak letak syarat integer ni, selalunya kekangan dia akan bertambah nanti automatik. Kekangan tersebut bukan kekangan yang asal. Kekangan yang tersebut ialah kekangan untuk kita dapatkan nilai penyelesaian integer tersebut. Okey. Dalam raja, okey, saya nak gunakan saya punya PowerPoint, saya ada PowerPoint. Raja dia macam ni. Saya semua boleh faham lah. Cuma saya nak tunjukkan. So dalam PowerPoint, okey, model yang ni model mana Ustaz. Okey, ni kita ulang lagi sikit. Kita ada Z sama dengan memaksimumkan Z sama dengan 2x1 campur 3x2. Kita ada 2 kekangan. Ini kekangan yang pertama. Kurang daripada 16 Kalau kurang daripada 16, kosong belum ini kat mana? Atas ke bawah? Bawah. Dia akan ke arah titik asalan. Kekangan yang kedua. Kawasan berlawit ni yang mana? Sebelah atas ke sebelah bawah? Sebelah kecil kan? Jadi kawasan yang berlawit, kawasan tersawur dia yang ini. Saya semua faham yang tu. Okey, jadi itu nilai penyelesaian tersawur. Dan garisan kekangan kita tak boleh melintasi paksi X dan juga paksi Y. Dia hanya berhenti kat situ saja. Sebab kita ada penyelesaian nanti hanya di kawasan X yang positif saja. Sebab tu tak boleh lukis lebih. Kalau lukis lebih, geram salah. Dia tak memenuhi syarat integer. Dan syarat apa ni? Kekangan kita tidak negatif. Okey, seperti biasa kita ada garisan yang warna biru, yang warna hitam tu. Yang warna hitam tu ialah fungsi objektif kita. Kita lukiskan. Mana zoom dia ni? Sekejap besar sekejap. Okey, nilai penyelesaian dia sebab fungsi kita memaksimumkan. Fungsi kita memaksimumkan. Yalah, bila saya lukis macam ni kan. Sebab itulah titik maksimum yang fungsi ni akan sentuh. Dan titik tu berada dalam kawasan yang tersawur. Sebab tu dia berada di atas. Ni nama dia apa ni? Siapa? Titik ekstrim. Ada 4 titik ekstrim. Kawasan penyelesaian ialah salah satu daripada titik tersebut. Kenapa? Itu yang titik yang paling tinggi yang boleh yang berada dalam kawasan yang berloreh, kawasan yang tersawur, yang mampu disentuh oleh garisan ni. Itulah nilai penyelesaian optimum dia. Kalau kita lukis raja dia. Okey, bila kita selesaikan, sebab ni fungsi matematik kan? Fungsi matematik tak payahlah saya tunjuk. Matematik semua A kan atas ni kan? Kan matematik semua dapat A kan? Betul? Tak. Okey, apa berlaku dia? Okey, dia nilai penyelesaian dia X1, Z sama dengan 14. Balik macam wajib kan? Betul tak? Saya agak-agak je. Z sama dengan 14. X1 sama dengan 1.857. X2 sama dengan 3.429. Pada peringkat penyelesaian optimum, X1 ialah 1.857. X2 sama dengan 3.429. Itu pada peringkat penyelesaian optimum dia. Okey. Jadi adakah penyelesaian dia integer? Penyelesaian dia optimum untuk model pengatur carangan linear saja. Tapi dia tak optimum untuk model pengatur carangan integer.
Jadi penyelesaian dia tidak integer. Kenapa dia tidak integer? Sebab kita ada X1 sama dengan 1.857. Tak ada tempat untuk tulis ni. Jadi kalau nanti saya tambah di sini. Okay, jadi penyelesaian dia X1 sama dengan 1.857, X2 sama dengan 3.429, Z sama dengan 14. Z sama dengan dia tak integer. Dan kedua-duanya tak integer. X1 tak integer, X2 pun tak integer. Integer ni maksudnya kedua-duanya mesti integer. Kalau salah satu tak integer, maksudnya dia masih tak integer. Walaupun 0.01. Kalau kosong tu dia mesti kosong. 0.0. Maksudnya tak ada nilai, tak ada titik kumpulan. Okey, jadi oleh kerana kedua-duanya tak integer. Oleh kerana kedua-duanya tidak integer, saya kena pilih salah satu daripada dua pemboleh ubah ni yang saya perlu cabangkan dia. Apa maksud proses mencabang? Nanti saya tunjuk. Yang perlu dicabangkan dia. Yang mana satu kita nak pilih? Pemboleh ubah yang kita pilih ialah pemboleh ubah yang tak integer. Sebab ada dua je kan. Pemboleh ubah yang tidak integer yang mempunyai sebutan perpuluhan yang paling besar. Bukan nilai yang paling besar, nilai pecahan dia yang paling besar. Itu yang namanya F star tadi tu. Antara 1.857 dengan 3.429. Yang mana paling besar nilainya? X1 ke X2? X2 nilainya paling besar. Tapi sebutan pecahan yang paling besar ialah X1. Kalau kita pecahkan X1, dia sebenarnya berapa? Dia ada dua nombor kan? 1 dengan 1 campur 0.857. X2 3 campur 0.429. Ini yang saya maksudkan dengan sebutan pecahan yang lebih besar. Lepas bukan nilai yang paling besar, pecahan yang paling besar. Siapa yang mempunyai pecahan yang paling besar? X1. Bila X1 mempunyai nilai pecahan yang paling besar, maksudnya proses mencabang kita mesti berdasarkan X1. Telan dulu, cabang apa benda? Nanti saya tunjuk apa proses mencabang. Proses mencabang dia mesti berdasarkan X1. Kenapa berdasarkan X1? Sebab X1 mempunyai sebutan yang paling besar. Kalaulah sama, katalah 1/5 dan 3/5. Oh, apa sudah? Sama kan? 1/5 dan 3/5. Pecahan sama. Pilihlah yang mana-mana. Kalau nilai dia sama. Kalau nilai dia nampak berbeza, kita okey. Jadi kita punya proses mencabang kita mesti berdasarkan nilai pecahan nilai X1. Okey, macam mana nak buat proses mencabang ni? Dalam nota saya buat macam mana Okey. Dalam proses mencabang bermaksud kita menambah tekangan. Kita menambah tekangan supaya penambahan tekangan tersebut menjurus kepada penyelesaian secara integer. Okey, saya buang dulu Saya buang dia. Okey, sekarang saya nak tambah. Kekangan yang saya bisa ambil mestilah daripada pemboleh ubah X1. Ada dua kekangan yang saya perlu pertimbangkan. Yang mana satu? Lebih besar ke lebih kecil dulu? Okey, lebih kecil dulu. Lebih kecil. Dan yang kedua X1 juga. Sebab tadi saya kata proses mencabang mesti berdasarkan pemboleh ubah X1. Proses mencabang ni maksudnya kita menambah kekangan baru berdasarkan pemboleh ubah X1. Jadi kekangan yang pertama untuk X1 kita gunakan simbol lebih kecil. X1 lebih kecil daripada berapa? Lebih kecil daripada nombor bulat dia. Berapa nombor bulat dia? 1 kan? Nombor bulat untuk X1. Kenapa saya pilih 1? Sebab 1 ni dimiliki oleh X1. Kenapa saya tak pilih 3? Itu X2 punya. Sebab proses mencabang kita mesti berdasarkan X1. Kenapa proses mencabang mesti berdasarkan X1? Bukan X3. Sebab X1 mempunyai sebutan pecahan yang lebih besar berbanding X3. That's why. Itu adalah kita punya justifikasi dia. Okey. X1 lebih kecil daripada 1. Inilah nama dia masalah pertama. P1. Problem 1. Masalah kecil 1. Yang saya sebut tadi kan? Masalah kecil, kalau kita setiap proses mencabang ni, dia ada dua P. Dan sini ada dua P1 dan
P2. P1, P2 mesti berdasarkan X1. Kalau P1 lebih kecil daripada 1, P2 pun dah tentu lebih besar. Tetapi, bukan lebih besar daripada 1 lebih besar daripada berapa nilai asal tadi? 1 kan? 1 campur 1. Kebetulan 1 campur 1. Jadi berapa? Lebih besar daripada 2. 1 campur 1 sama dengan 2. Muka surat 10. Itu datang 2. Kenapa datang 2 ni? Sebab nilai bulat, nombor bulat dalam X1 kita campur dengan 1. Sebab kebetulan 1 campur 1 kan? Kalau 2 campur 1, 3 lah. 3 campur 1 jadi 4. Okay, jadi kita ada 2 masalah